yang terbaik, kita lupakan kebaikan yang kita buat dekat orang lain, dan kita lupakan kejahatan yang orang lain buat. Halo, assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, hari ini saya nak bagi satu tips lah bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki dengan lebih baik dan mudah. InsyaAllah benda ini mudah diamalkan oleh semua lapisan masyarakat, dan kebanyakan ramai yang tak amal pun dapat buat dengan baik. Alhamdulillah. So apapun yang penting kita usaha dan Allah yang tentukan. Betul. Manjada wajada, siapa berusaha dia dapat. Nak tahu? Okey. Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Okey. Saya Muhammad Zamzum. Terima kasih kepada yang masih support channel saya, dan selamat datang kepada yang baru datang di channel saya, Encik 39. Okey. Terlebih dahulu saya nak cakap, saya bukan nak mengajar, tapi saya hanya berkongsi saja apa yang guru-guru saya dah ajar, dan kita pun tengok inspirasi daripada mana-mana yang telah pun buat benda ni. Okey. Tanpa buang masa, saya nak beritahu, saya belajar ilmu ni daripada cikgu saya. Saya panggil dia Cikgu Jamaluddin bin Jalal. Okey, beliau sentiasa buat kelas, kira macam kelas motivasi lah. Dia baik untuk kita punya dalaman, daripada segi kita punya emosi, daripada segi kita punya mental, daripada segi kita spiritual, dan fizikal kita. Nama kelas tu kita panggil The Secret of Secrets. Saya tak nak cerita pasal apa cerita tu, tapi apa yang saya nak bagi tahu, salah satu yang saya belajar lah dalam modul The Secret of Secret yang Cikgu Jamaluddin ajar kepada kami semua. Antara salah satu tips yang pertama ialah, sebelum kita nak dapatkan rezeki yang lebih, kita kena keluarkan dulu. Beliau selalu cakap, orang Jawa cakap, the more you give, the more you get. Best tak? The more you give, the more you get. Maknanya bila kita dah saling sentiasa memberi, kita akan dapat lebih. Tak percaya? Salah satunya lah, kita ambil satu contoh. Di Malaysia kita ada Ustaz Abid Liu. Semua rakyat Malaysia mesti kenal Ustaz ni. Siapa yang tahu berapa jumlah aset beliau? Beliau sangat kaya. Beliau sangat kaya. Kenapa beliau kaya? Cuba kita tengok. Yang paling pertama, dia suka membantu orang. Dia suka memberikan derma. Orang kata dermawan lah. Kalau dekat Indonesia, antara yang selalu menjadi inspirasi saya lah, kita panggil dia, orang kenal dia sebagai Baim Wong. Baim ni memang terkenal lah dengan video-video dia yang banyak membantu orang. Kadang-kadang dia buat prank, tapi prank dia prank yang bermanfaat, dan prank tu boleh membahagiakan orang lain. Bagi orang lain, siapa yang dapat berjumpa dia, terkenal dengan prank dia, insyaAllah dapat manfaat yang baik. Tapi kena ingat, bila kita buat sesuatu, pastikan ia memberi manfaat kepada orang lain dan bukan mudarat. Sebab baru-baru ni kita pun dikejutkan oleh seorang YouTuber, follower dia pun ramai, tapi sayang, dia buat konten yang tidak berapa baik lah bagi saya. Dan hampir satu negara kecam dia. Saya tak perlu sebut siapa nama YouTuber tu, tapi apa yang dia buat tu tidak memberi manfaat langsung. Mungkin betul cara dia ingin dia ada sebab kenapa dia buat macam tu, tapi bagi saya, kalau kita nak berdakwah ke, ataupun kalau kita nak buat sesuatu yang orang kata
memberi kebaikan, ada cara dia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara penipuan, apatah lagi dengan cara yang tidak baik. Okey, itu antara dia perselingan lah. Okey, berbalik kepada macam mana cara kita nak menjemput rezeki. Kebanyakan kita semua dah tahu bagaimana kita nak menjemput rezeki kan. Orang kata amalkan solat duha, betul, bangun pagi kan, apa lagi, bersedekah kan. Tapi kebanyakan ada yang tahu tapi tak amal, itu sangat rugilah. Ada yang tahu tapi dia buat anggap benda ni biasa je. Ada yang tahu tapi tak tahu macam mana nak buat. Okey, so di sini saya akan kongsikan lah. Okey, antara salah satu dia, yang pertama, jangan tinggal solat duha. Okey, ini saya nak cerita satu kisah sedikit lah, tapi saya bukan nak riak, saya bukan apa, saya cuma harap anda ambil pengajaran dalam cerita saya. Okey, satu hari, ni kisah ni dah lama dah berlaku. Okey, saya selalu tolong cikgu saya dekat office dia. Masa tu di KL, masa tu saya belum kahwin lagi lah. Okey, saya belum kahwin lagi. Kebetulan masa tu dia datang, dia telefon saya pagi-pagi. Dia kata, Zam, boleh datang office tak? Minta tolong sebab ramai klien datang dekat office tu. Okey lah, saya pun datang. Elok saya datang ke office tu, masa tu dia call saya balik. Dia kata klien tu tak jadi datang. Dia suruh saya tunggu lah itu. Okey lah, sebelum saya tunggu, sambil saya menunggu dia datang dekat pusat rawatan cikgu saya ni, dia ada masjid tau. Okey, masjid. Masa tu dalam pukul 9.30 macam tu lah saya rasa. Okey, saya pun ikutlah apa yang dia katakan, kalau nak dapat rezeki baik, jangan lupa solat duha. Okey, saya teringat lah itu. Okey, saya pun buat solat duha. Selepas saya buat solat duha, saya ternampak ada satu tabung dekat masjid. Okey, satu tabung dekat masjid ni. Masa tu saya cuba keluarkan duit saya. Dalam dompet saya ada 2 keping duit ni. Yang satu sekeping duit RM1, yang satu lagi sekeping duit RM20. Okey, masa tu kan, masa tu orang kata berkata-kata dalam hati. Cikgu saya pesan, kalau kau nak sedekah kan, duit yang paling besar tu sedekahkan. Okey, terus tenang hati kamu. Masa saya buka duit tu, Allah, kalau saya sedekah RM1 ni kan, RM20 ni saya boleh buat untuk makan, makan pagi, makan tengah hari, itu ke malam. Masa tu bujang lagi. Tapi kalau saya sedekah RM20 ni kan, RM1 ni aku nak makan apa? Nasi lemak pun tak lepas. Betul, harga nasi lemak berapa ringgit? RM2 lebih, betul? Time tu berkata-kata. Tapi sebab teringatkan pesanan cikgu saya, saya pun pekakkan telinga apa semua, ambil duit RM20 tu, masuk. Dah stop. Masa masuk tu, tengah on the way dalam perjalanan nak pergi pusat rawatan cikgu saya kan, tengah hati tu berkata-kata. Memang time tu orang kata syaitan tengah hasut kita kan. Habislah kau Zam, kau nak makan apa RM1 ni? Matilah kau. Nak balik rumah pun tak lepas. Macam-macam lah dalam telinga hati saya berbisik kan. Tapi saya tawakal lah. Okay, tak lama cikgu saya datang. Okey, masuk tanya saya, dah makan belum? Belum. Jom kita makan dekat kedai. Alhamdulillah, rezeki yang pertama. Terus saya bawa makan apa semua. Okey, makan. Okay, lepas tu dia hantar saya balik. Okay. Rumah saya dulu dekat Masa Maju, di sebuah kondo. Dan kondo tu kalau nak masuk dekat tempat tu, kena ada access card tau. Kalau access card tertinggal kan, saya tak boleh masuk. Okey, nak jadikan cerita, elok saya nak masuk tu, rupanya beg saya tinggal dekat office cikgu saya. Cepat saya berlari, nasib baik dia tanya lagi,
Time tu dia tengah berhenti sekejap kot, mungkin dia tengah baca SMS ke apa. Saya kata, cikgu, saya punya barang tertinggal lah. Dan kebetulan pula dia tengah sibuk, dia nak rushing gimana entah. Saya tanya, dia kata, tak apalah Zam, kau dia office lah ni. Dia bagi saya duit tambang, ulang alik. Tu rezeki kedua. Okey lah, alhamdulillah dapat duit daripada dia. Saya pun ambil dia. Okey, saya pergi office. Saya pergi office masa tu, kebetulan dalam masa orang kata tengah dalam perjalanan tu, saya terserempak dengan saya punya senior. Saya terserempak senior saya, dia tanya saya, Zam, malam ni kau free tak? Malam ni, dia kata, saya alhamdulillah malam ni saya free. Kenapa ya? Jom ikut aku, ada job sikit. Yalah, ada job sikit. Mana biasa kita akan tolong orang buat bekam, kan? Kita buat urutan, kan? Okey. Masa tu dia bawa saya dekat satu tempat lah. Tapi sebelum pergi tempat orang yang saya nak kata ni, okey. Dia pelawar saya dekat rumah dia dulu. Bila pergi rumah dia masa tengah hari, isteri dia pun masak banyak. Alhamdulillah dapat rezeki. Rezeki apa? Rezeki makan tengah hari percuma. Rezeki kedua. Okey. Yang nombor selepas tu, job tu kita akan buat selepas maghrib. Okey, sebelum kita bertolak pula pergi tempat yang klien dia ni, kita pun makan lagi. Alhamdulillah, entah hasil berapa dah. Okey, saya dapat makan. Okey, dah sampai apa semua tu, kita buat rawatan apa semua. Okey, buat bekam, buat urutan semua dah. Dah habis. Orang tu pun bagi kita orang sampul. Selalunya bila kita dapat sampul tu adalah dalam untuk minyak apa semua cukup lah, kan. Okay. Lepas tu alhamdulillah saya dapat rezeki sikit. Okay. Kita orang balik masa tu dekat pukul 2 ke 3 pagi malam. Dan masa tu pula kita orang berhenti dekat Petronas. Okay. Kita orang berhenti dekat Petronas. Saya time tu tak ada duit tu. Saya ingat lagi, saya ada duit RM1 tu. Yang saya ingat lah. Okay. Kita orang berhenti dekat Petronas, kita nampak ada satu minum, saya ternampak 100 plus. Nampak 100 plus ni, dalam hati saya, Allah sedapnya 100 plus ni kan. Kalau kita minum ni. Tapi saya fikir balik, alamak, tapi duit tak cukup, RM1 ni. Lepas saya teringat, tadi orang tadi bagi kita duit kan. Okey lah. Saya pun belek duit tu. Saya terkejut. Saya kata kan, biar betul dia kan. Saya simpan lagi dulu. Saya tanya kawan saya. Saya kata, bang, berapa orang tadi tu bagi? Lepas tu dia kata, alhamdulillah. Dia kata apa tu? Dapat dalam 4 angka juga. Lepas tu dia kata dengan saya, berapa? Sama. Time tu saya terkejut. Betul dia begini kan? Dan lepas tu saya cuba tanyalah dengan dia, boleh tak saya minta kontak nombor orang tu kan? Rupanya bila saya dapat tahu orang tu adalah Datuk Seri, kan? Dia ada nama lah orang tu, tapi saya tak kenal dia. Okey, masa tu pagi tu saya rasa macam berdebar-debar tau, takut kan? Takut nak cakap berapa duit yang saya dapat tu. Saya tanya dia, Assalamualaikum Datuk. Ini saya dah call orang tu lah. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Saya nak tanya sikit lah, semalam Datuk ada tersalah bagi envelope tak? Tersalah bagi envelope. Dia kata dengan saya, berapa tu? Bila dia kata berapa tu kan, lagi berdebar hati saya. Nak cakap, alamak, nanti kalau bagi tahu betul kan dia minta balik susah saya tu. Tapi keinginan tu, sebab yalah kita pun takut kan, benda keamanan. Tanyalah dia, sebetulnya saya dapat sekian-sekian. Dia kata, betul lah tu. Saya pun terkejut. Lepas tu dia kata, kurang ke? Saya kata, tak. Ini dah lebih daripada cukup dah. Tak apa, nanti kalau anda kata ada masa lagi, saya panggil balik. Okey. Masa itu saya rasa nak menangis tau. Saya terharu balik. Bila saya flashback balik,
Okey, mesti korang tertanya-tanya kan berapa saya dapat kan? Kejap lagi. Okey, saya flashback balik apa yang berlaku sebelum tu. Okey, antara RM1 dengan RM20. Okey, Allah dah tetapkan dah. Kalau saya masukkan duit RM1 dekat tabung tadi kan, kemungkinan besar saya tak perlu kot tunggu cikgu saya dah boleh balik. Bila saya balik, saya tak dapat rezeki kedua ni. Okay. Tetapi sebabkan saya masukkan RM20 tadi tu dan tinggal RM1, memang tak boleh buat apa dah. Orang kata memang time tu RM1 tu dah lost kan. Nak pergi jalan makan nasi lemak pun terlepas, nak tambang balik pun terlepas kan. Tapi Allah dah bagi dah rezeki. Okey, engkau lulus ujian ni dalam tu. Okey, ni engkau punya rezeki. Tahu tak saya saya masukkan RM20 pagi tadi, berapa saya dapat malam? Berapa? Agak-agak. Okeylah, RM5,000. RM5,000 saya dapat dalam satu malam. Punya orang tu yang mana bersedekah. Tapi asbab dia tu lah, saya masukkan RM20, malam tu saya dapat RM5,000. Macam mana? Kalau ikutkan tak logik kan? Tapi itulah, ingat Allah yang bagi rezeki. Tapi lepas ni kalau anda kata anda buat tapi tidak jadi, jangan salahkan saya pula. Ingat, rezeki ni bukan hanya pada duit. Kawan yang baik, dapat nasihat yang baik, dapat anak yang baik, family yang baik, ibu bapa mertua yang baik, itu semua rezeki. Kesihatan yang baik kan, itu semua rezeki. Okey, itu yang pertama. Sorry lah, yang pertama tu agak lama sikit sebab itu pengalaman yang betul-betul sampai sekarang saya tak boleh lupa. Walaupun dah 5-6 tahun ke belakang kan. Emang kalau saya ingat baik macam baru semalam. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, cikgu saya pesan, kalau nak rezeki kita lebat kan, jangan kita kena bersedekah sebelum subuh dekat masjid. Okey, kalau anda kata rumah kita dengan masjid dekat, mungkin tak ada masalah. Tetapi ada setengah kita mungkin jauh kot pergi masjid. Okey, mungkin jauh. So kadang-kadang saya punya klien tanya, so macam mana? Saya pun ketangannya balik, cikgu saya pesan, senang cara dia. Okey, masjid ada akaun masjid tak? Ada kan? Okey, minta akaun dekat dia, simpan dalam wallet ke dalam handphone ke, jadi wallpaper ke, simpan. Okey, kenapa saya kata macam tu? Okey, bila kita bangun pagi sebelum subuh kan, sebelum subuh kita sedekah melalui online banking. Siapa ada my bank to you, CMB Klik, Bank Islam, sebelum subuh bank in dekat akaun masjid tu. Sampai tak? Sampai. Dan benda ni saya pernah tanya dekat ada satu kelas tausiah dekat Surau Kota Warisan Sepang. Okey, saya pernah bertanya, boleh tak buat macam tu? Dia kata boleh. Sampai. Dan digalakkan kepada mana-mana kaum hawa, perempuan yang tak boleh datang ke masjid disebabkan keuzuran, yang bersedekah ke masjid. Itulah cara yang terbaik. Mudah tak? Mudah. Okey, itu nombor 2. Nombor 3. Okey, ada tak dekat office ataupun tempat kerja anda kan, atau tempat sekitaran? Okey, saya senang cerita ambil tempat kerja lah. Ada tak di tempat kerja anda yang memang dia kalau bekerja ni kita panggil workaholic? Dia kerjanya memang kalau boleh, kalau time lunch pun dia tak makan. Ada tak? Kalau ada, itu satu peluang baik pada anda. Sebab kenapa? Okey, nampak dia tak makan lagi kan? Okey, nampak dia tak makan lagi, belikan dia makanan atau belikan dia minuman. Okey, rasa saya orang tu happy tak? Happy betul. Okey,
Ini yang saya pernah dengar, bila kita memudahkan urusan orang lain, kan? Bila kita memberi orang lain makan atau rezeki minuman, kan? Insya Allah dalam keadaan kita susah, Allah akan bantu kita. So masa itu dia akan hilang beban dia alhamdulillah tengah-tengah pernah kerja ni dapat makanan percuma. Kalau anda kata time tu dia lapar, tak mustahil dia doakan anda. Sebab tu kenapa bila sembahyang Jumaat sebelum ni kan ramai orang bersedekah. Kenapa? Mesti orang tanya kenapa? Sebab saya tak tahu lah siapa yang cakap lagi, bila mana kita memberikan orang makan dan minuman kan, insyaAllah bila orang tersebut mendoakan kita, doa dia makbul. Kita tak tahu dalam jumlah kalangan yang ramai di masjid itu ada mungkin beberapa orang yang musafir, memang dia tak makan. Tiba-tiba dia pergi masjid ni, dia nampak pisang goreng. Ya Allah, alhamdulillah, pisang goreng ini sedapnya. Dengan asbab pisang goreng yang dia makan tu kan, Masya Allah, makan satu dah sedap satu, yang kedua nikmat, dapat pula minuman. Apa dia doa? Ya Allah, si fulan ini telah memberikan rezekimu melalui si fulan ini. Aku doakan ya Allah, semoga Allah tambahkan, semoga engkau doa yang baik-baik lah sekarang kita. Doa yang baik-baik. Dan doa yang kita tidak tahu, orang kata makbul. Okay, so jangan takut nak bersedekah. Lebih-lebih daripada segi makanan, keuangan, bantuan, tenaga kerja kan. Jangan takut. Setiap kebaikan yang kita buat ni Allah akan kira. Okey. Tapi jangan pula lepas sendiri kita, oh aku dah buat yang tak ada. Kita dah buat tu, okey. Yang terbaik kita lupakan kebaikan yang kita buat dekat orang lain dan kita lupakan kejahatan yang orang lain buat terhadap kita. Itu yang paling terbaik lah. Dan itu antara salah satu akhlak Nabi. Kan? Okey. Itu yang nombor 3. Okey, yang keempat. Jika kita ada persengketaan atau perselisihan faham antara kita dengan adik-beradik, dengan mak ayah, dengan isteri, dengan anak, dengan sesiapa saja, dengan jiran ke kawan ke, kalau boleh bila ada bergaduh ke apa, paling lama biarlah sehari, itu paling lama. Sebab kenapa? Ini saya nak beritahu lah, cikgu saya ajak, semakin berlarutan masalah tu daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dibiarkan macam tu je, sebab itulah rezeki kita bocor. Sebab itulah Allah tarik rezeki, nikmat rezeki. Sebab kenapa? Kita memutuskan tali persaudaraan. Ada pernah saya dengar, jika kamu ingin hidup sehat ataupun kamu ingin hidup kaya, sambung-sambungkanlah tali silaturahim. Okey, so ada satu perkara yang saya nak cerita. Contohlah, kita ada perselisihan dengan mak ayah kita kan. Contoh ni saya bagi satu situasi. Okey, tanya dengan mak. Okey, bila balik kepada mak dia, bertanya dia, mak, ada tak sebelum baru-baru ni saya buat salah dekat mak kan? Nanti masa tu mak kata, tak adalah, okey je. Okey, tu tapisan pertama. Okey, tapisan kedua. Okey mak, itu yang lepas kahwin mak. Sebelum kahwin ada tak? Mungkin tak ada. Okey, tak apa. Masa baru nak bekerja ada tak? Dia fikir balik, tak ada, elok je aku bagi mak pada semasa tu. Alhamdulillah. Last kali tanya dia, okey mak, masa zaman sekolah dulu ada tak saya pernah buat salah? Tiba-tiba satu memori dia terkeluar balik. Adalah. Tanya dia, apa mak? Okey, masa tu mak ingat lagi, itu hari jadi kau kan? Mak dah masak sedap-sedap daripada pagi sampai petang. Tapi bila kau balik, kau kata kau dah makan dengan kawan-kawan. Rupanya masa tu mak tu tertulis seperti ini, tersimpan sampai dia lupa di amal sekalian. Maka sebab itulah
rezeki kita bocor. So lepas ni siapa yang ada mak lagi, ada ayah lagi, balik lagi. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, cepat-cepat minta maaf mak. Kalau ada, tolonglah maafkan semua. InsyaAllah bila dia kata okey mak maafkan, selepas mak dah maafkan, InsyaAllah perjalanan anda, hidup anda akan tenang. Okey. Nombor 5. Ini selalunya kepada yang dah berkahwin, dia ada anak. Okey. Siapa ada anak perempuan, InsyaAllah bertuah. Tapi kalau ada lelaki pun boleh juga. Okey. Ini cerita dia saya tahu banyak, tapi dia punya ringkasan dia macam ni lah. Okey, pada zaman Nabi dulu ada seorang sahabat ni. Tapi sebelum tu dia belum jadi sahabat lagi. Saya tanya nama dia siapa? Dia ni kira orang kata macam seorang yang kasar. Orang kata macam something lah. Okey. Tiba-tiba dia nampak seorang sahabat ni datang ke pasar. Dia pelik. Sedangkan Rasulullah tak galakkan umat dia pergi pasar, kan? Dia perhati je si fulan. Dia perhati si fulan ni daripada A tu je. Dia ke mana? Rupanya dia beli satu barang yang paling murah. Rasanya macam kitchen kot. Contoh macam kitchen lah, kan? Kitchen ke anak patung tak tahu apa. Yang benda tu murah. Lepas dia beli tu, on the way dia nak balik, tiba-tiba ada salah seorang Samseng juga, kan? Tahan dia. Dia nak benda tu. Tapi dia pertahankan benda tu. Jangan, aku nak bagi anak aku, aku nak bagi anak aku. Orang tu kata, engkau ni, aku nak juga benda tu. Dia kata macam tu. So yang si Samsung yang tadi dia kata macam tergerak hati kan. Kenapa kan? Dia pun datang. Dia datang, hoi engkau. Macam tu lebih. Hoi engkau. Kau bagi balik benda tu ke dia? Lepas dia kata, uish, ni Samsung besar ni. Okey. Macam tu lebih lah. Okay. Lepas tu yang tadi Samsung tadi tu, yang besar tu, dia bagi pula benda tu. Ni, ambil. Cuman aku nak tanya lah, setakat benda ni kan, aku bukan nak sombong lah. Kalau kau nak 10, aku boleh bagi. Benda ni murah je kot, asal kau nak. Dan sahabat tadi pun bercakap, si fulan tadi bercakap, dia kata, aku tak akan datang ke sini melainkan aku dapat sesuatu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? Saya tahu apa yang dia buat, tapi dia bertafsiran macam barang siapa yang keluar dan membahagiakan anak perempuan dia, kata saya. Dia kata dia bagikan anak perempuan kita, dan dia pun happy. Kita mustajab. Dia kata, betul apa kau cakap ni? Ya, betul. Okey, tadi aku dah tolong kau kan? Aku nak satu doa. Apa dia? Kau bagi benda ni kat anak perempuan kau, bagi kat anak perempuan kau. Dan apabila anak perempuan kau dah happy apa semua, kau tolong doakan aku supaya jadi macam kau dekat dengan Rasulullah. Okey? Dia pun balik rumah, dia bagi untuk anak dia, dan dia pun berdoa. Alhamdulillah, orang kita di antara orang yang rapat dengan Rasulullah. Saya minta maaf, saya lupa nama dia siapa. Tapi itulah maknanya bila kita bahagiakan anak kita kan, isteri kita, mak kita, Allah akan bagi. Sebab tu kaum suami di luar sana kan, kaum ayah di luar sana, kalau ada duit lah kan, kalau boleh, ini yang cikgu saya pesan, balik rumah jangan sesekali tangan kosong. Okey, jangan sesekali tangan kosong. Pastikan kita beli sesuatu lah untuk dia. Okey, sebelum tu dia ada satu cerita dia. Minta maaf kalau video ni panjang sikit. Ada satu cerita dia. Saya ada seorang klien lah, okey, dia jumpa saya masa dia buat rawatan, dia buat. Okey, so macam mana? Saya terpaksa potong scene tadi. Mungkin saya akan buat video ni untuk yang part kedua sebab panjang, terlalu panjang video ni. Saya ingatkan saya bercakap tak sampai 10 minit, rupanya baru poin sampai 5 poin dah dekat setengah jam. Okey, tak apa. Yang selebihnya tu saya akan sambunglah di episod yang part 2. So pastikanlah anda jangan ketinggalan. Pastikan tekan butang ni. Okey, pastikan tekan butang ni supaya anda tidak ketinggalan tren lah orang cakap. Okey, so itulah. Kalau boleh biar berbeda ni istiqomah.
ambil salah satu dulu, tapi buat yang penting jangan tinggal lah, sebab benda yang paling berat adalah istiqomah. Kan, amal macam-macam ambil pun kalau tak istiqomah susah juga. Dan peringatan ini bukan hanya sekadar untuk anda semua, tapi untuk diri saya sendiri yang mudah lupa. Karena salah seorang guru saya kata, manusia ni nasian, iaitu makhluk yang mudah lupa. Sebab itulah kita kena saling ingat mengingati, kita kena saling berinteraksi, dan yang paling penting kena kena eratkan lagi tali silaturahmi. So itu saja saya. Dan kepada YouTuber pemula, sama lah macam saya, walaupun channel saya dah lama, tapi saya baru aktif semua pada bulan lepas kot. Saya mengharap yang dulu sibuk, sekarang orang kata saya nak juga aktifkan balik saya punya channel ni. So kepada para YouTuber pemula, kalau boleh, ini pesanan saya lah untuk semua dan diri saya juga, kalau boleh bila kita buat sharing kan, pastikan benda itu memberi manfaat kepada semua orang, dan elakkan benda yang mendatangkan mudarat. Kalau nak bagi hadiah, biarlah hadiah yang betul ikhlas. Janganlah bagi hadiah yang meraba-raban kan. Bila orang dapat, ingatkan bagi bantuan betul, rupanya benda lain kan. So kita tak nak macam tu kan. Walaupun saya faham kita semua memerlukan viewer ataupun subscriber kan, tapi biar kita kayuh secara perlahan-lahan. Takut bila kita terlampau tekan minyak, tanpa mematuhi undang-undang, lampu merah pun kita langgar, apa yang akan berlaku akan menyusahkan orang, itu mendatangkan mudarat pada kita. Jadi bila dilanggar undang-undang, akan dikenakan. So apapun, saya doakanlah siapa yang tengok video ini, semoga dapat manfaat dan Allah memudahkan rezeki anda, dipanjangkan umur anda, yang sakit disehatkan, yang sampai dilapangkan, dan tolong doakan saya juga lah, sama-sama kita doakan ya. Jazakallah khairan katsira. Segala doa yang baik kamu semua kepada saya dan keluarga saya, kamu akan dapat. So sekian daripada saya. InsyaAllah saya akan sambung part yang kedua nanti. Assalamualaikum.